Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ni kita sambung kitab Bahrul Mazi, syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi bahagian solat, muka surat 13. Masalah yang ke-21. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Masalah isyak dan waktunya pada Syafi'i. Hmm? 18. Okey, 18. Masalah asal bagaimana mengetahuinya pada Syafi'i. Ini berkaitan dengan waktu-waktu solat. Walaupun kita hari ni kita tak payahlah nak pening-pening tengok matahari ke apa, kita dah ada jam kan. Masuk waktu dia set bunyi lagi. Tapi segi pengetahuannya, asalnya kita kena tahu lah kan. Masalah asal bagaimana mengetahui pada Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan bermula waktu asar dalam musim panas itu apabila melampaui bayang-bayang tiap satu itu seumpama satu barang yang ada ia. Ini waktu panas, ada matahari, bolehlah tengok matahari. Ada jumpa? Muka surat 12. Masalah ke-18. Dia macam tu, dia ada masa kita mengajar ni, kita main tu redah supaya orang yang tak bersedia tu dia kelang kabut kan. Lepas tu baru kita cool balik. Lepas tu dah tenang, baru kita masuk, kita slow balik. Okey, muka surat 12, masalah yang ke-18. Kan. Baru botol tak? Okey, masalah ini sebab dia masalah ni sebab daripada hadis yang kita dah baca sebelum ni. Jadi pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi. Ni pengarang kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi. Al-Marbawi ni sempena nama kampung dia, Lubuk Merbau. Tempat dia di Kuala Kangsar. Tabung tu gerak. Minggu depan saya kuliah tangguh sebab saya ke Kuala Kangsar. Saya akan serahkan duit kutipan tu di Madrasah Asy-Syarif Kuala Kangsar. Bagaimana mengetahui pada Syafi'i? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Ni kitab Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dan bermula waktu asar dalam musim panas. Musim panas ni maknanya matahari tu nampak. Apabila melampaui bayang-bayang tiap sesuatu seumpama sesuatu barang yang ada ia. Melampau maknanya bayang-bayang tu masuk asar. Bagaimana nak tahu masuknya waktu asar? Kalau musim panas tu ada matahari, bayang-bayang tu, kalau kita cacak satu benda, cacak kayu, bayang-bayang tu dia sama panjang, dia melampau, lebih. Melampaui. Apabila melampaui bayang-bayang setiap satu itu seumpamanya. Kayu ni panjang ni, bayang-bayang tu pun panjang tu juga. Kemudian sesuatu barang yang apabila melampaui bayang-bayang tiap satu itu seumpama satu barang yang ada ia. Zuhur bila tergelincir,
Nampak bayang tu gelincir. Sampai bila? Bila matahari tu makin condong tu, bayang-bayang makin panjang. Sampailah bayang-bayang sama panjang dengan objek tu. Bila bayang-bayang tu dah lebih sikit, dah lah masuk waktu asar. Dan yang demikian itu waktu bercerai dari akhir waktu asar. Maknanya masuk asar, maka bercerailah dengan waktu zuhur. Sepadan waktu tu lah. Masuk isyak habis maghrib. Kan? Masuk asar, zuhur tadi habis. Dan apabila ada masa yang tiada ada bayang-bayang padanya, sebegini takdirkan bayang-bayang yang ada ia kurang. Kalau ditakdirkan tak ada bayang-bayang, contohnya musim sejuk, musim hujan, maka bila bertambah ia daripada kurangnya, maka itulah gelincirnya. Kemudian ditakdirkan bayang-bayang jikalau ada ia pada musim panas penghabisan bayang-bayang, bahawa ada ia seumpama berdiri, maka bila melampau akan demikian sedikit, maka sungguh masuk waktu asar. Kita ulang balik. Dan apabila adalah masa yang tiada ada bayang-bayang padanya, sebegini takdirkan bayang-bayang yang ada ia kurang, maka apabila bertambah ia daripada kurangnya, maka itulah gelincirnya. Kemudian ditakdirkan barang yang jikalau ada ia musim panas penghabisan bayang-bayang, maka ia adalah seumpama ia berdiri, maka bila melampau akan demikian sedikit, maka sungguhnya masuk waktu asar. Ini tak ada bayang-bayang, main pakai bayang-bayang tak ada. Tidak ada bayang-bayang padanya. Begini takdirnya, bayang-bayang yang ada ia kurang. Macam mana nak kau? Dia pakai anggar lah, kan? Begitu juga sampai masa nanti nak kiamat nanti, kita akan alami malam yang selama berapa tahun? Malam gelap, itu tanda-tanda nak kiamat. Masa tu nak pakai apa? Matahari tak ada. Kalau ada jam, biasalah dia pakai jam lah, kan? Walaupun matahari tak muncul-muncul, tapi ikut 6.30 lah ni, pukul 6 contohnya, tunggu matahari memang tak muncul-muncul, tetaplah masuk waktu subuh. Sembahyang berjemaah, bayang-bayang jemaah lah tak ada, tapi maknanya kalau ikut bayang-bayang tu lah ada bayang-bayang. Kalau tak ada bayang-bayang, ikutlah waktu yang ditakdirkan, maknanya main anggaran lah. Masalah asal bagaimana buta dan yang kurang mengetahui. Kata Syafi'i dalam Al-Um, dan apabila adalah hari ini diliputi awan, atau ia kena kurung dalam gelap atau ia buta di negeri atau tempat yang tiada seorang pun sertanya, perbuatlah sebagaimana telah disifatkan pada mengetahui zuhur. Lihat masalah 17. Tiada bersalam pada satu, maka dengan yang disifatkan oleh Imam Syafi'i itu tiada seorang dalam kesamaran lagi. Macam mana dia kata tengok orang buta pula, tak ada jam, tak ada matahari, parah. Kata Syafi'i, dan apabila adalah seorang itu buta, mendengar ia akan khabar orang yang dipercayai pada waktu, dan ikutlah segala tukang bang padanya. Tak tengok matahari, kita boleh ikut orang khabar lah. Orang buta kan, dah masuk belum? Dah, kata. Ataupun dengan suara bang. Dan jika seorang itu kena kurung dalam tempat gelap, ataupun ia buta yang tiada hampir dengan seorang pun, boleh ambil kira yang lebih baik dan lebih patut pada kira-kira agak. Samalah, kan?
Maknanya dia anggaran lah semalam. Ni dah berapa jam lah kita daripada Zuhur tadi kan. Anggaran lah. Itu kalau orang buta. Ataupun kalau sampai masa nanti dah nak tanda-tanda dah nak kiamat kan, bila berlakunya malam tu selama tak ingat 7 hari ke 7 malam kan, pakailah agak-agak macam tu. Tadi dah semayang lah Zuhur, anggaran macam tu lah. Ini hari ni memang kita tak terfikir benda ni, sebab hari ni kita semua pakai jam kan. Tak ada masalah. Lepas tu kita menggunakan suara azan, bunyi bang. Tukang bang ni pula mestilah orang yang amanah. Tukang bang mestilah orang yang amanah. Amanah segi masa. Dia tidak boleh dia tak boleh tak amanah berkaitan dengan masa. Kalau dia tak amanah tentang masa, maka kalau orang yang puasa akan batal puasa orang tu. Dia bang awal contohnya kan, dia tak amanah, mentang-mentang dia ada hal, dia nak cepat, ada kata lambat lah, saya nak keluar ni sekejap lagi. Ubah waktu. Kita hari ni memang tak betul-betul tengok kalender kan. Jadi juru azan memang kena peka lah. Sebab tu juru azan ni dia nanti di padang mahsyar nanti dia ni jadi leader. Juru azan nanti di padang mahsyar, dalam hadis sebut dia leher panjang. Leher panjang ni maknanya dia ketua lah. Sebab dia ni masa kat dunia, dia ni orang yang diberi amanah tentang masa. Dia diberi amanah tentang masa, jaga masa. Bab-bab masa ni dia jaga. Masuk waktu dia pun azan. Belum masuk waktu, walaupun dia nak cepat, dia tak boleh azan. Itu hari ni kan, berdasarkan jam, berdasarkan tukang azan, walaupun kita tak tengok matahari. Jadi kita zon lah, zon. Sembahyang maghrib waktunya pada Syafi'i, kata rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i lah ni, tiada bagi waktu maghrib itu melainkan satu, dan kenyataan demikian itu ialah waktu gelap lenyap matahari. Dan demikian itu diterangkan dalam hadis jadi imam Jibril bagi Nabi SAW pada lainnya. Jadi maghrib ni dia kata tak ada bagi waktu maghrib melainkan satu je. Maknanya masuk matahari, masuk maghrib. Telah berkata Syafi'i, dan boleh ambil kira lebih patut akan masuk maghrib itu oleh orang-orang yang semayang pada masa lindung awan akan harinya. Begitu juga orang yang kena kurung dalam tempat gelap dan orang buta. Ambillah kira lebih patut akan masuk maghrib itu sebagaimana kusifatkan mengetahui zuhur. Dan takhirkanlah dia hingga difikir bahawa masuk waktunya ataupun sudah melampau masuknya. Sama jugalah kaedah dia. Maknanya guna anggaran ni, jenis matahari tak nampak, kita terkurung ataupun sampai masa nanti berlakunya gelap selama beberapa hari, tak muncul-muncul matahari, tanda-tanda nak kiamat nanti kan. Jadi gunalah anggaran. Lepas tu lebihkan sikit, lebihkan sikit, melampaukan sikit, melampaui dia sikit. 21. Masalah isyak dan waktunya pada Syafi'i, kata rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan awal isyak ialah waktu habis lenyap syafaq, iaitu sabur-sabur merah, dan ialah syafaq sinar merah yang dalamnya maghrib.
Lenyap syafaq tu. Dan ialah syafaq merah yang di dalam maghrib. Bila hilang matahari dah terbenam. Matahari tak ada dah, yang ada hanyalah syafaq merah. Syafaq merah tu itu adalah waktu maghrib. Masuk isyak apabila sinar merah tu dalam maghrib tu habis. Masuklah isyak. Maka apabila hilang merah, maka tiada nampak daripadanya sesuatu. Masuklah waktunya. Sebab kita tak duduk kawasan laut ke apa kan. Jadi kalau betul-betul kita nak tengok tempat yang, maknanya isyak ni dia dah gelap, dah malam. Dan barang siapa memulai sembahyang isyak pada hal ada tinggal atasnya satu daripada merah, nescaya ulang akan dia. Sebab kenapa? Sebab ulang. Sebab dia belum masuk waktu. Sembahyang ni syarat dia mesti masuk waktu. Itu syarat dia. Syarat sembahyang ni masuk waktu. Kalau sembahyang belum masuk waktu, kena ulang balik. Kata Syafi'i, manakala aku kata waktu ialah waktu pada masuk di dalam sembahyang, maka jangan seorang masuk dalam sembahyang melainkan kemudian daripada masuk waktu. Dan janganlah dikerjakan padanya satu melainkan kemudian daripada waktu. Janganlah sembahyang lagi. Jangan takbir sekalipun dahulu daripada masuk waktu, kerana takbir itulah pintunya. Maka bila masuk seorang akan takbir sembahyang dahulu daripada waktu, nescaya diulang. Takbir itulah pintu dia. Takbir inilah permulaan sembahyang. Muftatihatun bitakbir. Jadi masuk waktu takbir. Cumanya persoalan dia, tengah azan kita terus sembahyang, tengah azan terus solat. Tengah azan, bila dah tengah azan, maknanya dah masuk waktu. Ataupun kita nak tunggu azan tu habis. Kalau sepatutnya tunggulah azan tu habis, dapatlah kita menjawab azan. Tengah azan kita nak, kalau kita nak sembahyang terus, sah lah. Tapi yang afdalnya ialah tunggu azan tu habis. Tapi kalau azan tempat kita ni banyak, surau belakang pun kuat, surau kita pun kuat kan, surau Jamaliah kuat, surau ni kuat, masjid pun dengar. Bilal ni dia tak sama, dia punya rentak dia. Jadi kita dah habis ni, sana pula baru nak tak habis. Tunggulah salah satu kan, jawab salah satu tu. Tapi kalau hari Jumaat azan yang kedua tu, azan yang Bilal dah naik tu, Bilal dah naik mimbar. Bilal naik mimbar nak buat apa? Bilal dah naik, khatib dah naik mimbar, kita datang masuk masjid tu, teruslah sembahyang. Sebab dia punya kedudukan dia mendengar khutbah tu lebih utama. Kan? Mendengar khutbah tu lebih utama. Jadi setengah orang dia tunggu, dia berdiri kan. Lepas tu nanti khatib pun mulakan khutbah, baru dia nak sembahyang. Masuk-masuk tu, sebab dah khatib dah naik dah. Khatib naik tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia duduk, Bilal akan azan. Jadi kita sampai-sampai kita pun diri tunggu. Rugi lah. Sebab kita segi ranking dia, mendengar khutbah tu wajib. Oleh kerana Nabi SAW tegur
satu orang sahabat masuk suruh sembahyang tahiyatul masjid, maka kita buat juga sembahyang sunnatul masjid, sebab memang ada dalam hadis Nabi suruh sahabat bangun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi yang nak sembahyang pun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jangan diambil sembahyang, mula sembahyang 2 rakaat, sembahyang qabliyah, ba'diyah, qabliyah lah sebelum Jumaat, lepas tu dah habis salam dia pun sembahyang. Mula-mula dia sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu dah habis salam dia bangun, dia sembahyang pula qabliyah. Tak boleh. Yang boleh pun satu sembahyang je. Itu pun secara ringkas. Bila ringkas maknanya segala yang lain-lain, Allahu Akbar, A'udzubillah pun tinggal. Bismillahirrahmanirrahim, baca cepat, seringkas yang mungkin. Waladdallin, amin, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Yang sunat-sunat tu terpaksa diringkaskan. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak payah tadah tangan dah nak baca doa, kan? Sebab fokus kita nak mendengar khutbah. Masalah subuh dan waktunya pada Syafi'i. Kata rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i, dan apabila nyatalah fajar yang akhir itu menyingsing di kaki langit, haruslah ia sembahyang subuh. Fajar yang akhir, subuh ni kita masuk fajar sidik. Saya pun tak tahu, dia ada 2 fajar. Satu fajar sidik, satu fajar kazib. Fajar sidik ni masuk waktu subuh. Fajar kazib ni fajar tipu-tipu. Dia macam fajar tapi belum fajar lagi. Mungkin matahari nampak langit tu macam muncul putih-putih, tapi sebenarnya bukan fajar yang masuk waktu subuh tu. Dan apabila nyata fajar yang akhir itu menyingsing maksudnya apa? Menyingsing kan, terbit di kaki langit, haruslah ia sembahyang subuh. Maka barang siapa sembahyang akan didahulu sebelum daripada nyata fajar akhir itu menyingsing, nescaya ulang akan sembahyang. Sebab apa ulang? Sebab dia sembahyang belum masuk waktu. Sembahyang mesti masuk waktu. Dan sembahyang ia akan subuh pada awal barang yang yakin fajar itu menyingsing sehingga keluar daripadanya gelap. Kata Syafi'i, dan tiada habis subuh itu sehingga terbit matahari dahulu daripada sembahyang daripada 1 rakaat. Tak habis subuh sampailah terbit matahari dahulu daripada sembahyang daripadanya 1 rakaat. Kalaulah kita sempat sembahyang 1 rakaat, lepas tu masuk matahari pun keluar, bermakna kita tu dah kira sembahyang, lepaslah sembahyang subuh tu, 1 rakaat. Jumaat pun sama juga kan. Jumaat pun kalau kita dapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka kita dikira dapat sembahyang Jumaat 1 rakaat. Subuh ke sembahyang yang lain pun kalau kita dapat 1 rakaat tu dapatlah. Kalau tidak, jadilah qada. Dan bermula rakaat itu ialah rakaat dengan sujud. Dan bermula rakaat itu ialah rakaat dengan sujudnya. Barang siapa tiada sempurna 1 rakaat dengan sujud dahulu daripada terbit matahari, maka sungguhnya luput akan dia oleh subuh, kerana sabda Nabi SAW, man adraka raka'atan min subhi qabla an tatlu'u syamsu faqad adraka subha. Barang siapa mendapat ia akan 1 rakaat daripada subuh sebelum terbit matahari, maka sungguhnya mendapat ia akan subuh. Siapa dapat 1 rakaat, okey, 1 rakaat subuh ni pula yang dikatakan 1 rakaat tu, dan tiada habis subuh hingga terbit matahari dahulu daripada sembahyang daripadanya 1 rakaat. Kalau 1 rakaat dia dapat, dan bermula rakaat itu ialah rakaat dengan sujud, maka barang siapa tiada sempurna 1 rakaat dengan sujud, dia kira 1 rakaat tu dengan sujud dahulu daripada terbit matahari, maka sungguhnya luput
dia oleh subuh. Bukan kalau nak dapat 1 rakaat rukuk, kan? Rukuk dengan imam dapatlah 1 rakaat. Tapi dalam bab ni dia kata 1 rakaat yang sempurna tu subuh tu bila dia dapat sujud. Masalah waktu-waktu sembahyang dan Nabi menunjukkan mengetahuinya. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadis yang panjang menerangkan Nabi mengajar dan memberi tunjuk akan seorang akan waktu sembahyang. Katanya, an Buraidah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fasa'alahu an muwaqitis solah. Diriwayatkan daripada Buraidah katanya telah datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang lelaki, maka bertanya ia akan dia daripada segala waktu sembahyang seperti mana. Katanya, ya Rasulullah, ajarlah dan berilah tahu akan hamba segala waktu sembahyang itu. Jadi ada orang tanya Nabi. Sedangkan sebelum tu Nabi diajar tentang waktu-waktu solat ni melalui Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam menjadi imam, Nabi ikut sebanyak dua kali. Satu awal waktu dan satu lagi akhir waktu. Kemudian dalam hadis ni pula ada pula seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarlah dan berilah tahu akan hamba segala waktu sembahyang itu. Faqala aqim ma'ana insyaallah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya adalah seorang yang hendak tahukan segala waktu sembahyang itu dengan sempurna, kenalah bermukim, tinggal serta kami di negeri Madinah ini sehari 2 hari. Hendaklah engkau tinggal serta kami, insya-Allah dapatlah kamu mengetahui waktu-waktu sembahyang dengan sempurna. Nabi kata, faqala aqim ma'ana insya-Allah. Ikut, berdirilah dengan sembahyang dengan kami, insya-Allah tahulah waktu dia. Maknanya kena praktikal. Kena praktikal. Jadi kalau ikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar, kaedah Nabi mengajar, selain daripada talaki musyafahah, kaedah Nabi mengajar ni selain daripada ulang-ulang, kan? Kaedah Nabi mengajar ni ikut kesesuaian seseorang tu. Nabi juga ajar, kaedah Nabi ialah praktikal. Praktikal. Ini kaedah Nabi ajar, kan? Nabi beri puji kepada yang kalau betul dia buat, Nabi puji. Kalau orang ni dia punya level dia macam ni, Nabi akan beri macam ni. Kalau level tinggilah dia. Jadi tengok. Jadi apa saja kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya memang ada orang buat kajian, dia buat satu buku berkaitan dengan kaedah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau ajar, Nabi akan ulang-ulang 3 kali supaya betul-betul faham. Jadi macam itulah kita. Nabi akan beri puji kepada sahabat kalau sahabat tu buat betul. Samalah macam kita. Bukan sama macam kita. Kita buat tu kena ikut sebagaimana Nabi. Kalau ajar, ada part-part tertentu kena ajar tu praktikal. Semayang contohnya, kan? Praktikal. Okey, rukuk, tunjuk rukuk. Kena praktikal. Kalau bab Al-Quran contohnya, kena talaki musyafahah, kena tengok. Begitu juga macam mana Jibril ajar Nabi berkaitan dengan berkaitan Islam, iman dan ihsan tu. Kan lutut bertemu lutut, kemudian berhadapan. Tu kaedah-kaedah sistem pengajaran. Adalah maksud Nabi berkata kepadanya begitu, dan tiada harus ditunjukkan dia diajar kerana hendak menunjuk dengan fi'il, perbuatan. Kerana fi'il itu lebih sempurna dan kuat bertambat pelajaran dan pandang mata kepada kepala dengan hati. Maka lelaki itu pun tinggallah bersama Nabi kerana hendak mengetahui waktu sembahyang, dan Rasulullah pun mulalah menunjukkannya. Itu ditunjukkan dan diajar kerana hendak menunjuk dengan perbuatan, kerana fi'il itu lebih sempurna, dengan perbuatan itu lebih sempurna. Dan kuat bertambat pelajaran dan pandangan mata
kepada kepala dengan hati. Kalau tunjuk ni kita boleh ingat lah. Pengajaran kaedah ni dengan cara menunjuk lebih boleh ingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula menunjuknya, fa amara bilalan fa aqama hina tala'al fajri. Maka menyuruh Rasulullah akan Bilal qamat, kemudian daripada sudah bang, maka qamatlah ia pada waktu terbit fajar siddiq. Maka menyuruh Bilal qamat, kemudian daripada sudah bang. Jadi kat sini nampak tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Bilal qamat selepas Bilal azan. Jadi menunjukkan orang yang azan dialah yang qamat. Siapa yang azan dia yang qamat. Ada dulu jenis budak-budak muda kan, budak-budak remaja ni, dia kira dia seronok nak azan, Allahu akbar, dia azan lepas tu dia hilang kan. Lepas tu nak qamat nanti tak ada lah, dia datang tapi kan dia lambat. Budak-budak remaja kan, dia suka azan. Tu beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Kita orang dewasa ni tak adalah lepas azan kan, azan lepak luar lu minum ke, buat teh apa semua. Lepas tu qamat pandailah siapa ada atas tu. Kita sebab kita berbeza, kita dah mengaji apa semua, maknanya kita tukang azan, kita lah tukang qamat. Dia sebenarnya benda-benda ni membezakan kita dengan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Contohnya surau ni sebab orang dia ada ilmu. Sebab tu Bilal kat surau ni, dia nak qamat, dia akan tanya imam dulu kan. Bilal kat sini, kat surau ni, Ustaz, qamat, silakan. Padahal dah tahu pun, tapi sebab itulah kaedah yang disebut dalam kitab Qaul Tam fil Ahkam al-Ma'mum wal Imam. Qaul, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan makmum dan imam. Apa dia? Juru azan, apabila dia nak azan, dia tidak perlu bertanya kepada imam, sebab dia ni orang yang pegang masa. Dia tidak perlu bertanya kepada imam. Masuk waktu, dia tak payahlah tanya imam, mana imam kan. Orang kata Bilal azan, imam tak nampak lagi, tak ada, dia pegang waktu. Masuk waktu dia pun orang buka puasa jangan buka lagi tu, belum tahu lagi, tentang belum masuk, dia pun Allahu Akbar, settle. Lepas tu sekarang bila dia nak qamat, yang tu dia kena pastikan imam tu dah ada, dan dia pastikan imam tu sudah bersedia. Sebab apa? Sebab begitulah yang dibuat oleh Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam rumah sebelah, tapi sahabat Bilal tak akan qamat bila Nabi belum keluar. Bila nampak Nabi dah bersedia, maknanya Nabi suruh qamat, baru Bilal qamat. Maknanya kaedah surau kita ni betul. Tanya dulu. Walaupun benda tu kita kata, buat apa nak tanya, hari-hari dah tahu, dah jam dah waktu tu dah suruh qamat. Tapi oleh kerana kita ni ada ilmu, kita praktiskan apa yang dipelajari kan. Kita pun saya pun takkan jap. Dia mesti tanya je kan. Bukan kaedah dia macam tu. Apa guna kita belajar, kita tak praktis. Begitu juga disebut masa bila kita nak bangun, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bagi orang yang muda, orang yang kuat, orang yang boleh bangun dengan cepat, tunggu selesai qamat tu habis.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia ni, kita ni sibuk menjawab qamat. Jangan fokus benda lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kenduri mana? Dia sibuk nak bercakap. Sibuk nak bercakap. Kita fokus menjawab qamat tu, bukan azan. Azan memang jawab dah. Qamat pun jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna. Sampai habis tu tak ada tangan doa kan. Kita nak bangun, habis tu nak bangun-bangunlah, nak tak ada tangan ke apa, tapi tunggu selesai habis qamat baru bangun. Bagi orang-orang yang all timer yang dia punya lutut dia mungkin dah agak kekurangan grease, lambat sikit, bangun sewaktu qamat, qad qamatis solah tu, qad qamatis solah. Masa tu dia boleh dah mula bangun. Dua tu je disebut. Itu kata dia sebenarnya, kalau imam tak ada, imam bertugas tak ada contoh kan, bermakna kita dah standby dah imam tu, maknanya manalah ustaz tak ada, Haji Razak pun tak ada ni, Haji Mufti pun tak ada. Ada 2-3 orang yang ada janggut ni, kan. Bermakna bila ada janggut tu boleh lah nampak muka tu dah macam imam. Betul, kita tanya dia dulu. Ji, jangan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah habis qamat. Dia mula lah. Suara cermin mata tak bawa, tak pakai seluar dalam, apa, tu tak boleh. Sebab tu kena tanya dulu, kan. Ada tu dia boleh zuhur je. Dia boleh zuhur dengan asar je. Dia kata kalau zuhur asar saya boleh, kata. Itu sebenarnya itulah yang dibuat oleh sahabat-sahabat sewaktu zaman Nabi SAW. Tu cara dia kan. Tempat lain tak ada tanya. Tapi jalan je, tapi surah As-Saniyah tanya dulu. Tak tanya pun boleh, tapi sebabkan kita belajar lain lah. Itu sama tak orang berilmu dengan orang tak berilmu? Tak sama. Orang yang ada ilmu di semayang pun lain, kan. Contoh. Ni praktikal lah. Contoh dalam bab berdiri betul. Oleh kerana kita belajar, kita berdiri betul ni, anggota kita semua menghadap kiblat. Jadi semualah menghadap kiblat. Dada kita menghadap kiblat, termasuklah jari kaki kita tu pun menghadap kiblat. Jadi kita nak kan ni menghadap kiblat. Jadi kalau orang yang main hentam je, kan, jadi okey, kita dah tahu kita nak anggota kita semua menghadap kiblat. Kita betulkan lah, sebab kita dah belajar menghadap kiblat. Okay. Takbir pun nak menghadap kiblat juga. Sebab tu tapak tangan kita menghadap kiblat. Tak adalah macam ni, kan? Sebab apa macam ni? Memang dalam hadis macam ni. Tapak tangan ni menghadap kiblat. Lepas tu masa tahiyat, sebab apa kaki ujung jari kita nak bengkok kan? Sebab jari-jari tu kita nak menghala ke arah kiblat. Bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, yang jari-jari dah masuk besi tu tak payahlah di bengkok kan. Okey. Jadi oleh itu beza dia. Kita dah belajar, kita akan praktis kan? Kita akan praktis kan dengan tangan kita, dengan jari kita. Okey, sebab apa jari kita masa kita ni, tangan kita ni, kita tak letak kat lututnya ni. Kita tak letak kat lutut. Sebab dalam hadis jari macam ni atas ni. Sebab dia ni nak menghadap ke arah kiblat.
Kiblat kalau kita pegang lutut macam ni, jari ni tidak menunjuk ke arah kiblat. Tapi tak adalah batal. Dia yang batal apabila dada berpaling daripada arah kiblat. Tapi walaupun tak batal, Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Walaupun kita tak melihat Nabi sembahyang, tetapi sahabat-sahabat nampak. Sahabat-sahabat nampak dia hadis-hadis. Kemudian kita belajar. Jadi bertepatanlah yang apa yang kita buat hari ini sebagaimana sembahyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Nabi, sahabat, tabi'in, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama yang kemudian. Jadi tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Kalau kita ada ilmu tapi kita tak praktis kan, itu yang akan ditanya nanti kan. Antara soalan yang ditanya di padang mahsyar, 4 soalan tu berkaitan dengan umur. Apa yang kita habiskan dengan umur kita? Berkaitan dengan ilmu, apa yang kita buat dengan ilmu kita tu? Kemudian harta kita, mana kita dapat, mana kita habiskan. Seterusnya yang keempat, kita punya kesihatan kita. Allah beri kita sihat, apa yang kita buat? Saya tanya, pasal orang azan kan, biasa ada doa kan. Dia katalah Bilal tu berdoa selepas azan tu pakai mic, kita boleh tak diam dan kita aminkan sahaja atau kita nak ikut bacaan dia? Doa ni Nabi kata, siapa yang membaca doa selepas azan, siapa yang baca, makna sendiri-sendiri baca, siapa yang baca doa selepas azan, dia berhak mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita, siapa yang doa lepas azan tu, lepas qamat tu, siapa doa tu, jadi kita tak mengharapkan, sebenarnya doa tu sendiri-sendiri kan, doa tu sendiri. Dia sebenarnya yang sebenarnya azan ni perlu dilaungkan kuat. Sebab tu zaman Nabi Bilal akan panjat tempat yang tinggi, dia kuat supaya orang luar semua dengar. Qamat ni pula, qamat orang yang dah ada dalam ni. Jadi bermakna qamat ni tak perlu pun pakai mic. Kalau yang yang azan perlulah mic. Zaman sekarang ni kan dah pakai mic. Tapi bila qamat ni sebenarnya orang dah kat dalam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi oleh kerana kita ni mic pun dah ada kan, pakai mic. Tapi sebenarnya azan tu kuat, qamat tu dalam je, dalam. Doa lagi lah tak pakai mic. Doa qamat tu sendiri-sendiri lah. Qamat pun suruh tak pakai mic, doa tu tak payah pakai mic. Jadi persoalannya apabila Bilal dia menggunakan mic tu selepas dia qamat tu, mic tu masih dekat mulut, Allahumma rabbaha. Jadi orang jemaah pula tertanya-tanya, dia ni sebab dia baca doa kuat, aku ni tak payah baca doa tu, aku amin je. Jadi sebenarnya doa tu sendiri-sendiri. Sebab siapa yang doa lepas azan tu, dia akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syahadah dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la ali sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah. Sama juga doa lepas wuduk. Doa lepas wuduk tu pun antara kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca doa selepas wuduk, dia
mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan apa maksud Nabi suruh stay situ dulu? Sebab nak tunjuk dengan perbuatan. Kerana bila tunjuk dengan perbuatan tu lebih boleh ingat lagi. Maka lelaki itu pun tinggallah ia bersama Nabi kerana nak mengetahui waktu sembahyang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula menunjukkan amali kan, perbuatan ni. Sebab tu kalau nak ajar sembahyang ni, dia ada amali solat. Budak-budak ni kan, amali solat. Fa amara Bilal fa aqama hina tala'al fajri. Wallahu alam. Kita berhenti sampai situ lah. Jadi minggu depan tak ada, minggu lepas tu kita sambung dia punya tu hadis tu. Maulid Rasul surau kita buat pada 15 hari bulan 10. Jadi saya telefon lah 2-3 orang kan. Ada program. Jadi saya jemput saya punya kawan lah. Kawan saya ni dia di Kuantan. Tapi sekarang ni dia kerap lah masuk TV Hijrah pagi tu, dia ada TV Hijrah tu. Saya jemput dia. Kawan saya ni dia tulis kitab juga. Dia belajar dulu sama sekolah dengan saya. Lepas tu dia masuk Darul Quran, dia hafiz lah.